أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau, Biro Dakwah Surau, yang saya sayangi dan saya cintai juga para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar dan seluruh warga Taman Desa Mewah. Jika ada salah dan silap ataupun terkurang daripada saya, mohon diberikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Baik. Ni kali yang entah keberapa orang datang suruh tuan-tuan Okey, jadi tuan-tuan, hari ni barulah berkesempatan setelah beberapa lama untuk saya cerita dekat tuan-tuan hidup selepas mati episod yang kedua. Cumanya hari tu kita tajuk sama tapi saya cerita bab hijrah. Tapi itulah ada, saya tak tahu lah tuan-tuan, nak ceramah bagi sentak ke ceramah tak mau sentak sini macam mana. Ada orang dia tak tahu, dia buat report ke apa tak tahu lah. Saya ceramah bagi sentak lah. TV tak kawan. Dia jadi macam hari tak tahu, sakit kepala tak tahu kenapa, sebab kena fikirkan situasi tempat tu macam mana. Tuan-tuan, terasa kalau saya kata macam ni? Sini pun saya cakap benda yang sama juga. Saya kata, tuan-tuan, Nabi Ibrahim dapat arahan daripada Allah untuk sembelih anak daripada mimpi. Tu pun dia buat. Kita azan real dekat masjid, tak datang masjid. Marah saya. Tak tahulah kenapa kan. Lepas tu satu lagi bab hijrah kena juga. Ada orang potong lah ceramah saya tu. Tapi kenapa nak kena? Benda tu betul. Sebab tu kisah hidup Nabi, Al-Quran datang ni untuk pengajaran hidup kita. Tuan-tuan, betul tak saya nak tak tahulah, mungkin orang lain rasa salah benda ni. Tuan-tuan, saya cerita tajuk dia kelemahan orang Islam. Salah satunya apa? Tuan-tuan ingat ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah ke mana? Habsyah, betul? Habsyah kan? Habsyah. Okey, sebelum nak sampai ke situ, tiba-tiba bocor rahsia Nabi berhijrah ke satu tempat yang lain oleh pembesar-pembesar Quraisy, orang jahat tentulah. Maka dia orang pun bawa lah berita palsu pergi ke Habsyah tu untuk beritahu, kami bukannya tindas orang Islam pun sampai orang Islam nak kena keluar daripada Mekah. Kami jaga orang Islam cantiknya. Berita tu dapat dekat baginda Nabi dan dapat dekat semua orang Islam ketika itu. Dan semua orang patah balik ke Mekah. Kena rampas pasport, kena tutup kawasan tu, betul, tak boleh keluar. Itu apa kelemahan di situ? Bukan saya kata Nabi Muhammad lemah, tak. Ini pengajaran yang kita boleh nampak. Orang kita terpedaya dengan fake news, berita palsu. Mudah untuk terpedaya dengan berita palsu. Itu salah satu kelemahan orang Islam.
Orang cerita yang ni entah betul ke tak, tapi dia terus terima. Orang cerita ni, orang kata yang ni ustaz ni buat macam ni kat budak ni, terus percaya. Sedangkan dalam Quran sebut kepada kita, fatabayyanu dulu. Maknanya Nabi pun terlibat juga dalam keadaan tu. Dengar, oh betul ni orang Islam dijaga elok-elok, semua orang patah balik. Bila patah balik, time tu semua kena tangkap orang Islam, dirampas pasport masing-masing. Zaman tu tak ada pasport lah, maknanya tak boleh keluar masuk Mekah lah time tu. Nampak tak? Tu salah satu yang orang sentak lah. Kita terlalu percaya berita palsu. Kita lah, sama lah. Okay, jadi tuan-tuan, ini boleh kan nak ceramah sentak-sentak ni? Boleh lah. Lepas tu ada lagi ayat dia tulis dalam tu, ada dapat mesej dia kata apa? Saya kata macam ni, tuan-tuan, kalaulah anak Nabi Nuh Nabi Nuh panggil, irkam ma'ana, irkam, jom ni atas kapal dengan aku. Ombak hentam anak dia. Nabi Nuh pun terduduk atas tu. Innahu min ahli, tu anak aku ya Allah. Allah kata innahu laisa min ahli wa innahu amalan ghairu soleh. Dia bukan anak kamu, perangai dia tak elok. Makna dia apa? Saya kata kat sini tuan-tuan, kalaulah anak Nabi, saya tanya dulu, anak siapa? Anak Nabi, semua pakat jawab anak Nabi. Okey, kalaulah anak Nabi pun boleh jadi macam tu, kita, saya, ayah saya yang bukan Nabi ni, makna dia kita, saya boleh jadi lagi teruk daripada anak Nabi Nuh. Betul lah, sebab ayah saya bukan Nabi. Kalau anak Nabi pun boleh jadi macam tu, teruk macam tu, saya yang ayah saya bukan Nabi, maknanya saya pun boleh jadi lagi teruk daripada anak Nabi Nuh. Sebab tu Al-Quran datang kepada kita untuk kita tengok, kenal diri kita ni siapa. Oh, orang tu pun tak puas hati juga. Tak apalah, kita ceritalah macam mana hari ni ya. Okey, tak apa dah, jom. Okey, sebelum nak cerita hidup selepas mati episod yang kedua ni, suka saya nak share dengan tuan-tuan juga. Apa dia? Tuan-tuan, Al-Quran ni penting tuan-tuan. Walaupun satu surah saya tertarik dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pun tak kenal dia. Uish, lain macam sahabat Nabi tak, mungkin Nabi jumpa, tapi saya tengok kisah ni macam dia ni orang biasa. Nama dia ialah Muawiyah Al-Muzani. Nama dia siapa kan? Muawiyah Al-Muzani, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, tu orang lain. Yang ni Muawiyah Al-Muzani. Tuan-tuan, ketika mana Muawiyah Al-Muzani ni meninggal dunia, dia matilah, dia meninggal dunia, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, biziarah jenazah Muawiyah Al-Muzani. Terus Nabi tanya dekat malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa Muawiyah Al-Muzani? Maknanya Nabi pun tak kenal dia ni siapa. Makna dia bukan orang yang famous, dia orang biasa saja. Bahasa kita marhen lah kan. Dia orang biasa saja. Nabi pun mungkin sekali dua aja jumpa dia. Jadi Nabi tanyalah, siapa Muawiyah Al-Muzani? Pi dulu, kata malaikat Jibril. Bila sampai saja Nabi terkejut. Kenapa? Bukan sahaja para sahabat duduk dekat jenazah Muawiyah Al-Muzani, Nabi nampak 70,000 malaikat turun sekali payung jenazah Muawiyah Al-Muzani. Nabi terus tanya dekat malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa Muawiyah Al-Muzani ni? Cerita pada aku. Kata Muawiyah Al-Muzani. Tuan-tuan, saya baca kisah ni malu hidup saya. Walaupun ustaz, tapi jarang buat benda, amalan yang dia buat ni. Apa dia? Kata malaikat Jibril, setiap bangun dia, ni sentak juga ni, tak apa lah, tak apa, risau. Setiap bangun dia, duduk dia, Muawiyah Al-Muzani ni, setiap bangun dia, duduk dia, berjalan dia, baring dia, apa lagi, setiap apa dalam kehidupan, perbuatan yang dia buat, mulut dia tak pernah, bahasa utara, tak pernah lekang. Sini apa dia? Tak pernah putus, tak pernah lekang, tak pernah putus menyebut, membaca surah Qul huwallahu ahad. Kita kata senang aja Qul huwallahu ahad tu, tapi kita baca tak dalam hidup kita? Sentak kan? Tak nah. Kita baca tak? Kita kata kita lebih banyak baca Facebook daripada baca Qul huwallahu ahad yang senang loh. Boleh. Jadi makna dia Al-Quran ni penting untuk kita tuan-tuan. Tak apalah tak pandai baca macam mana pun, cuba baca pelan-pelan. Cuba baca pelan-pelan. Tak ada istilah terlambat, melainkan kita semua dah mati sahaja barulah terlambat dipanggil. Okey, itu satu yang pertama. Yang kedua ni tuan-tuan,
Tuan-tuan pernah dengar tak seorang ulama nama dia Mufti Meng? Mufti Meng, dia ceramah bahasa Inggeris, bahasa Arab lah. Okay. Mufti Meng ni saya tertarik tapi pengajaran cerita ni seronok tuan-tuan. Kita cerita lagi ujung kita ambil lah mati tu macam mana. Okey. Sebab benda ni penting. Tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan dekat tuan-tuan. Ni kehidupan saya lah, tak ada kait dengan hadis apa semua. Ramai orang jumpa saya, tuan-tuan tahu saya berkuliah, berceramah berumur 16 tahun. Semua orang pakat, ya Allah ustaz, seronoknya kalau anak saya jadi macam ustaz. Tuan-tuan ingat seronok ke jadi ustaz ni? Macam-macam orang kata. Hidup saya ni macam-macam orang kata. Orang bangun, maki, baling botol depan ada, cuma tak ada orang rekod at time tu. Tuan-tuan, tak semestinya syurga dibuat hanya untuk ustaz dan ulama sahaja. Allah sebut dalam Al-Quran, apa dia? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Sambungan ayat dah. Wa ma khalaqat zakara wal unsa. Aku cipta lelaki, zakar, wal unsa, perempuan. Sambungan ayat lepas tu, inna sa'yakum lasyatta. Dan kamu semua kehidupan berbeza-beza. Tuan-tuan ada 10 orang anak, hantar sekolah tahfiz, 10 orang jadi ustaz ke? Tak. Ada orang yang pergi Mesir, balik tak boleh ceramah sebab dia tak ada keyakinan nak duduk depan. Orang yang duduk belajar dekat mana? Dekat USIM, dekat kuis, dia tak pergi luar pun tapi dia ada keyakinan. Ilmu tak banyak berbanding orang yang duduk dekat Mesir. Nampak? Tuan-tuan ada 10 orang anak, 10 orang jadi ustaz tak? Yang seorang jadi engineer, yang seorang jadi pensyarah, seorang lagi jadi peniaga burger, yang seorang lagi peniaga kedai makan, yang seorang lagi buat mekanik. Sebab Allah dah sebut, mana boleh satu sekolah ada 300 pelajar SPM semua dapat A. Boleh? Semua dapat 10 A. Tak boleh, sebab dia berlawanan dengan ayat Allah. Allah kata, aku cipta lelaki dan perempuan dan kamu semua berbeza-beza. Itu jawapan dia. Tapi benda ni tuan-tuan, dia bergantung dekat doa seorang ibu dan seorang ayah. Okey, tuan-tuan, ni saya share sikit tentang doa seorang ibu dan seorang ayah. Boleh? Ni seorang ibu lah kita ambil dulu. Seorang ayah, doa Nabi Yaqub. Ingat tak ketika mana Nabi Yaqub balik, Nabi Yaqub buta mata, anak-anak Nabi Yaqub, abang-abang Nabi Yusuf balik, yang saya cerita hari tu kat tuan-tuan. Aisyah an yabukum, pura-pura menangis, ayah Yusuf kena makan dengan segala. Ingat saya cerita kat tuan-tuan? Okey, bila ada orang dah jumpa Nabi Yusuf jadi raja, dia orang balik. Nabi Yaqub time tu dah buta mata. Ayah, Yusuf masih lagi hidup ayah. Ni baju dia ayah. Cium baju ni ayah. Bila ayah dia cium saja, mata nampak. Ayah, kami minta ampun, minta maaf ayah. Tolong minta Allah ampunkan dosa kami. Ni doa seorang ayah. Kata apa Nabi Yaqub kata? Saufa astaghfirum lakum rabbi. Aku akan minta ampun dekat Allah. Dan Allah ampunkan kesalahan anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub, abang-abang Nabi Yusuf. Dan bila Allah ampun, Allah angkat martabat abang-abang dia jadi nabi. Sebab mimpi bintang ke penunjuk arah. Okay, jadi tuan-tuan, itu doa seorang ayah. Doa seorang ibu ni saya ambil satu kisah dari Mufti Meng tadi itulah. Apa dia? Ada seorang doktor pakar ni tuan-tuan. Doktor pakar tulang. Dia ni boleh ke duk cerita macam ni? Duk tengok macam ni risau ni. Kan sentak sangat tadi. Okey, doktor pakar tulang ni dia duduk di satu kawasan. Contoh ni dia cerita luar negara. Ni kita ambil Malaysia. Contoh dia duduk di Sabah. Dia dapat panggilan telefon, Assalamualaikum doktor, boleh tak datang ke Selangor ni? Kami perlukan doktor ni sebab ada pasien kami memerlukan doktor. Doktor je yang boleh bantu rawat kami punya pasien ni, pesakit ni. Doktor tu kata okeylah, tak ada masalah. Dia naik kapal terbang. Bila dia naik kapal terbang saja, tiba-tiba dalam perjalanan tu dia masuk dalam awan yang gelap. Bila dia masuk dalam awan yang gelap, bila makin lama makin gelap, pilot dah buat pengumuman. Kita duduk dalam cuaca yang tak elok ni, pakai tali pinggang. Bila pakai tali pinggang, tiba-tiba masuk lagi gelap. Zoom, datang tentera Allah. Dalam Quran sebut ni, apa dia? Ar-Ra'du, kilat. Sum, kena kilat. Tapi kapal terbang tak meletup. Dia masih lagi stable, cuma dia kena mendarat, emergency landing. Dia kena mendarat di tempat yang terdekat. Dia mendarat, contoh kita bagi contoh, dia mendarat dekat Johor. Bila mendarat saja dekat Johor, dia nak ke Selangor. Maknanya daripada Johor ke Selangor berapa jam? 3 jam lagi ambil masa kan. Dia tunggu dekat airport tu. Lambatnya nak tunggu ni. Orang sakit dekat hospital ni, temu janji. Tiba-tiba datang seorang driver taksi. Doktor,
Doktor nak ke KL kah? Nak ke Selangor kah? Jomlah saya bawa doktor, jom. Doktor tu kata daripada tunggu tak tahu berapa 4-5 jam lagi, baik naik kereta je sampai. Bila dalam perjalanan tu hujan makin lebat, lebat. Sampailah kereta yang dinaik oleh doktor tu masuk dalam, kalau utara panggil ayat acak, sini panggil apa? Lecok. Masuk dalam lecok, kereta tak boleh jalan, hujan makin lebat. Alamak, sudahlah macam mana ni? Tengok time nak kena semayang. Dia pun kata dekat driver tu, tunggu sekejap, saya nak keluar sekejap, nak pergi semayang sekejap, semayang musafir, semayang jamak lah. Dia pun keluar saja, dia tutup pintu kereta, dia pergi dekat satu rumah. Dia nampak ada satu rumah tu ada lampu tu menyala gelap. Dia pergi dekat rumah tu. Assalamualaikum. Keluar seorang nenek tua. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Makcik, saya ni nak ke satu tempat, saya nak singgah semayang musafir dekat rumah makcik, boleh tak? Makcik tu kata, hujan lebat ni nak singgah semayang je pun, tak apalah, kamu masuklah. Lagipun aku bukan seorang diri dalam ni, aku ada anak aku seorang dalam rumah ni. Tak apalah, doktor pun masuk pergi semayang. Bila masuk saja, dia lintas daripada tempat wuduk nak ke tempat semayang tu, dia nampak, ekor mata ni dia nampak ada seorang lelaki. Macam dia bukan budak kan, dan cerita ni dia dah dewasa lah, mungkin bayar saya 30-an macam tu lah, anak makcik tu. Tengok terkujur sakit, dia tengok, dia ni sakit ni, doktor. Dia tengok orang tu sakit, dia tahulah dia sakit sebab dia doktor. Macam tuan-tuan lah, Isnin ni, esok anak tuan-tuan datang, ayah sakit perut lah, esok nak pergi sekolah. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan pun tahu dia sakit perut, tak sakit perut, betul lah. Buat sakit kan, esok hari Isnin, Monday blues pula orang bagi kan. Ayah rasa nak demam malam ni. Tak, pagi tu dia duduk tepi tandas kan, ayah demam ni. Kita tengok anak kita tahu demam ke tak demam, sebab anak kita tahu. Jadi doktor dia tahulah orang tu sakit tak sakit. Dia tengok, dia ni sakit ni, tak apa, dia pergi semayang dulu. Dia angkat takwih semayang, settle. Lepas siap tu, dia pergi jumpa makcik tu balik. Dia tak jumpa doktor, dia pergi jumpa makcik. Makcik, terima kasih banyaklah bagi saya semayang dekat rumah makcik ni. Makcik nak tanya sikit. Dia nak balas budi sebab bagi semayang. Makcik nak tanya sikit ni, apa dia? Tu yang duduk terbaring tu, dia sakit ke? Tu anak aku, makcik tu kata. Tu anak saya, dia sakit tulang dah. Aku dah bawa dah anak aku ni ke hospital yang berdekatan dengan sini. Tak ada siapa yang boleh mampu ubat dia. Tak ada siapa boleh tolong ubat dia. Tapi diorang ada cakap ada seorang doktor pakar boleh ubat penyakit anak aku ni. Tapi aku tak mampu nak bawa anak aku keluar jauh daripada tempat ni sebab keadaan aku yang tua. Maka setiap malam aku berdoa dekat Allah, aku minta supaya Allah perkenankan doa aku untuk aku jumpa doktor tu. Terkejut doktor tu tuan-tuan. Terkejut, dia tanya, makcik, siapa nama doktor tu? Makcik tu sebut saja nama doktor tu. Terduduk doktor tu, menangis depan makcik tu. Rupa-rupanya nama doktor tu tadi, nama dia lah. Menangis. Makcik tu terkejut, kenapa menangis ni? Makcik, hari ni barulah saya yakin dan penuh percaya dengan kuasa Allah berkaitan dengan doa seorang ibu. Kerana doa makcik tadilah kapal terbang yang saya naik tu masuk dalam awan, kena kilat. Kerana doa makcik tadilah hujan makin lebat. Kerana doa makcik jugalah kereta saya sangkut tadi. Sebab apa? Sebab Allah perkenankan doa makcik untuk saya sampai dekat rumah makcik. Itu doa seorang ibu, tuan-tuan. Perancangan Allah, strategi Allah buat, tak ada siapa yang boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan. Allah kata buat jadi, tak ada siapa boleh lawan. Itu strategi yang Allah buat. Tambah-tambah doa tuan-tuan, doa seorang ibu, doa seorang ayah, makbul. Doalah untuk anak-anak tuan-tuan. Tak jadi ustaz pun tak apa tuan-tuan. Tak semua ustaz dan ustazah ni bukannya syurga tuan-tuan. Ustazah ni dulu ke dalam dulu. Kan nak baca dalam hadis kan? Kamu cakap benda yang kamu tak buat. Jadi tuan-tuan, saya doalah untuk anak-anak tuan-tuan juga, kita semualah menjadi orang yang soleh dan solehah. Syarat nak masuk syurga bukannya ustaz ustazah. Syarat nak masuk syurga orang yang soleh dan solehah. Tu syarat dia. Okey.
Boleh ke ni ceramah macam ni? Jom kita masuk tajuk kita. Hidup selepas mati, episod kedua. Tu poin penting lah, doa. Kadang-kadang kita ni, kita terlupa apa hak kita. Contoh tuan-tuan jumpa orang dekat tepi jalan, tuan-tuan bagi duit. Nah, bagi duit ada RM5, cik pergilah makan. Tolong doa saya bagi kaya boleh. Kenapa terbalik pula? Kita bagi duit kat dia, kita sedekah dekat dia. Doa makbul ada pada kita, bukan ada pada dia. Doa makbul selepas kita buat baik. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan belanja 10 orang makan, tolonglah jemaah doakan saya. Sebenarnya orang yang buat baik tu kena doa sebab dia dekat dengan Allah, sebab dia buat baik. Kita terbalik, tu hak kita. Kita doa supaya kita dipelihara lah oleh Allah. Okey, boleh. Okey, jom kita masuk tajuk hidup selepas mati, episod yang kedua. Okey tuan-tuan, sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan ingat lagi tak episod pertama tu apa? Episod pertama saya cerita dekat tuan-tuan tentang mati. Mati, kisah umat Nabi Sulaiman yang cuba lari daripada mati, and last kali dia mati. Kemudian saya cerita dekat tuan-tuan juga hidup selepas mati. Episod pertama ni apa dia? Hidup selepas mati, surah Al-Baqarah ayat 259. Kisah seorang Nabi, nama dia ialah Nabi Uzair, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Itu hidup selepas mati. Kemudian saya cerita kat tuan-tuan persoalan macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan balik daripada zaman Nabi Adam sampailah orang terakhir umat Nabi Muhammad SAW. Jawapan dia ada dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi mauta. Nabi Ibrahim tanya pada Allah, ya Allah, bagaimana kamu hidupkan benda yang mati? Qala awalam tu'min. Ibrahim, kamu tak percaya ke? Qala bala, aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi. Aku nak yakin dengan hati aku, nak tengok dengan mata aku. Macam mana kamu hidupkan benda yang mati? Allah perintahkan Nabi Ibrahim tangkap burung, sembelih burung dan panggil balik burung tu hidup kembali. Betul tak? Itu saya ceritakan tentang itu. Hidup selepas mati, episod yang kedua tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok saya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Adam, Idris, kita ambil top 3 baginda Nabi Nabi alaihi salam. Nabi Idris. Siapakah Nabi Idris? Nabi Idris merupakan cucu kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah cucu kepada Nabi Adam alaihi salam, bukan anak Nabi Adam, cucu. Okey. Nabi Idris, siapakah Nabi Idris selain daripada cucu Nabi Adam? Nabi Idris juga, kalau tuan-tuan ambil kata asal dia, darasa. Idris, darasa, Nabi yang suka belajar. Idris, Nabi yang suka belajar. Tuan-tuan belajar bahasa Arab kan? Bahasa Arab dia ada ayat-ayat simple dia tu, dialog simple tu. Orang tanya, aina tadrusu, di mana kamu belajar? Tadrusu, Idris tadrusu. Lagi apa lagi? Madrasah, sekolah, tempat orang belajar. Jadi Idris, Nabi yang suka belajar. Okey, cerita ni tuan-tuan nampak orang yang belajar ni adalah orang yang bijak. Apa dia? Suatu hari tuan-tuan, Nabi Idris ketika mana dia suka sangat belajar, maka malaikat maut suatu hari dia tengok Nabi Idris belajar tu, dia kata, Allah, seronoknya tengok Nabi Idris belajar ni. Dan dia cuba dekat dengan Nabi Idris. Bila dia cuba dekat dengan Nabi Idris saja, dia menyerupai jadi manusia. Nabi Idris tak tahu tu malaikat maut. Bila menyerupai sahaja apa berlaku? Berkawanlah Nabi Idris dan malaikat maut ni. Berjalan dua-dua orang. Tiba-tiba makin lama ni, saya ringkas cerita ni, dia ada dialog juga ni, tapi saya ringkas cerita. Tuan-tuan, Nabi Idris mula nampak, kamu ni siapa sebenarnya ni? Aku nampak kamu pelik ni. Aku ajak kamu makan, kamu tak nak makan. Aku ajak kamu minum, kamu tak nak minum. Siapa kamu sebenarnya? Maka kata malaikat maut, sebenarnya aku ni malaikat maut. Oh, sudah. Ada ke orang tak makan sini? Tak ada. Sebenarnya aku ni malaikat maut. Terkejut Nabi Idris. Adakah kamu datang dekat aku ni urusan Allah, atas utusan Allah untuk cabut nyawa aku? Tak. Aku datang dekat kamu sebab aku suka tengok kamu belajar saja, Nabi Idris. Sebab tu aku nak berkawan dengan kamu. Okeylah, tak apa, diringkaskan cerita, dua orang ni pun jadi kawan baik, best friend lah. Bila kawan saja, tuan-tuan, kawan dengan malaikat maut. Kawan dengan malaikat maut ni tuan-tuan, bukan calang-calang ni. Kawan dengan malaikat maut, tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan berkawan dengan malaikat maut macam mana? Mesti akan tanya soalan yang sama. Nabi Idris tanya soalan sama. Apa dia? Berapa banyak dah cabut nyawa orang? Tahu tak? Kata malaikat maut, tak terkira. Maknanya banyak sungguh, banyak, tak terkira. Oh, kalau macam tu, try cabut nyawa aku boleh tak?
Bahasa macam tu dalam dialog dia lain sikit, ayat dia panjang sikit. Kalau macam tu boleh cuba cabut nyawa aku tak? Kata malaikat, kata Nabi Idris. Mana boleh, lambat lagi kamu nak mati. Alah tolonglah, minta doa dekat Allah, aku nak cuba rasa mati tu macam mana. Minta Allah perkenankan. Bila perkenankan saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sikit alang-alang tengah teringat ni. Tuan-tuan, ni saya potong sikit tengah duduk syok saya tu potong sikit tuan-tuan. Rukun iman kita ada 6, betul ah? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, sampailah beriman kepada Rasul tu kan. Beriman kepada Rasul ke beriman kepada Rasulullah? Rasul ada berapa? Yang wajib kita tahu 25. Jadi menjadi kewajipan kita semua berdasarkan rukun iman tadi tu. Nak tahu kita beriman tak iman, menjadi kewajipan kita untuk tahu kisah 25 orang Nabi. Kena tahu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, dia bukannya saja-saja dalam buku hadis tu Islam Iman Ihsan tu dia letak awal sekali, bukan saya saja. Ada sebab, bukan saya saja Allah suruh kita beriman, bukan saya saja. Ada sebab ya. Tengok dalam rukun iman tu ada 25 orang rasul. Tuan-tuan, 25 orang rasul ni semua ujian yang ada dalam hidup tuan-tuan, semua dah jadi dekat 25 orang rasul ni. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak sekarang ni orang yang sakit tak sembuh-sembuh? Ada. Nabi ada tak Nabi yang sakit, rasul yang sakit yang tak sembuh sampai dia tak ada? Ada. Nabi Ayub sujud, ulat keluar daripada kepala tuan-tuan. Ambil balik ulat, letak dalam kepala. Malaikat tanya, penyakit dah keluar daripada kepala kamu, daripada tubuh kamu, kenapa kamu letak balik dalam kepala kamu? Aku takut esok ulat ni dakwa aku depan Allah. Kenapa? Makanan dia dalam kepala aku. Nampak tak tuan-tuan? Sampai macam tu tuan-tuan. Ada tak dalam hidup kita ni orang yang tak ada anak? Ada. Dalam 25 orang rasul ada tak orang yang tak ada anak? Ada. Lagi apa dia lagi? Ada lah anak tipu ayah. Ada. Nabi Yaqub punya anak, Aisyah dia berkun pura-pura menangis. Allah sebut ayat tu, pura-pura menangis. Tipu juga. Anak kita pun tipu kita juga. Lagi apa lagi? Anak tak dengar cakap irkam ma'ana. Tadi saya kata anak Junaid dengan aku tak kapal. Ada juga. Lagi apa lagi? Kisah cinta Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ada juga. Allah bagi tahu Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf cinta kepada Zulaikha. Dalam Quran sebut. Semua ada. Jadi saya merayu pada semua, kalau boleh kita tanam dalam diri kita supaya kita tahu apa yang cerita Nabi-Nabi 25 orang Rasul tu. Kena tahu tuan. Sebab apa? Sebab apa yang jadi dalam hidup kita, kita berbalik kepada kisah Rasul tu, macam mana dia selesai masalah dia. Sebab apa? Saya tak ingat ayat Quran. Ada ayat Quran Allah Ta'ala kata fatala alaihimul amad faqassat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Orang dulu Yahudi Nasrani itu, dia orang suka bunuh para nabi. Dia orang jauh dengan nabi mereka. Dan Allah sebut apa? Kesan kita jauh dengan nabi ni, faqassat qulubuhum, hati jadi kerah. Allah sebut hati jadi kerah. Wa kathirun minhum fasiqun. Kerah itulah malah nak datang masjid, malah nak datang surau, malah nak keluar zakat, malah nak semayang, malah nak sedekah. Sebab itulah kata Allah dalam Al-Quran, jauh dengan nabi. Jadi kalau free tuan-tuan baca lah, tengok kartun dalam YouTube pun tak apa, basic kita dah tahu. Boleh tak cerita dekat saya kisah Nabi Adam? Nabi Adam ni dia nabi yang pertama turun ke syurga, jumpa Siti Hawa semua, dia ada anak Habil dan Qabil. Okey, cantik. Kemah kayak tu. Tahu yang tu baru okey dah. Yang kedua orang tanya kita, ustaz boleh orang tanya saya contoh, boleh cerita tak kat saya tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh anak dengan kapal pun semua. Okey, semua tahu. Ustaz boleh cerita dekat saya tentang Nabi Zakaria? Nabi Zakaria dia tak ada anak. Tak ada anak. Tak ada anak kan? Ustaz boleh cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni handsome, dia ada abang-abang dia. Okay. Kita boleh cerita. Ustaz boleh cerita dekat saya tentang Nabi Ilyas? Allah. Kalau saya tanya tuan boleh cerita dekat saya tentang Nabi Ilyas? Adam, Idris, Nuh, cerita, cari balik kut tak ada kan? Ada, betul. Ada satu masjid saya tanya, tuan boleh cerita tentang Nabi Adam? Boleh cerita. Nabi Nuh? Boleh cerita. Nabi Yunus? Nabi Yunus, pakcik tu kata Nabi Yunus kena telan dengan ikan, ustaz. Okey, saya tanya Nabi Ilyas tadi ni. Allah.
Tahu ada Nabi Ilasa. Orang tanya la ilaha illallah. Kena tahu tuan cerita Nabi Soleh macam mana. Nabi Soleh ni kisah dia hidup dia tu, kalau tuan-tuan tengok umat dia tu, saya kata macam perangai saya lah, teruk tuan. Teruk kenapa? Tu next time lah kita cerita. Next time lah. Ni duk tengok macam ni saya nak dengar lagi ya. Lepas kau ni. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Idris tadi minta dekat malaikat maut supaya minta dekat Allah, Allah perkenankan. Bila Allah perkenankan, malaikat maut pun cabut nyawa Nabi Idris. Matilah Nabi Idris, wafat dah. Bila mati sahaja, tuan-tuan jangan lupa, tujuan utama malaikat maut datang tadi tu nak jadi kawan, nak jadi sahabat je, bukannya nak cabut nyawa. Maka menangis malaikat maut, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku datang sini untuk berkawan dengan Idris, bukannya aku nak cabut nyawa dia. Ya Allah, tolong hidupkan balik Nabi Idris. Allah makbulkan doa malaikat maut, hidup balik kali kedua Nabi Idris. Bila hidup balik tuan-tuan, terus malaikat maut tanya, macam mana rasa sakit mati? Kan awal tadi kan dia tanya macam mana sakit mati? Soalan saya, kenapa malaikat maut tanya macam tu? Sebab dia tukang cabut nyawa pun tak tahu macam mana sakit mati rasa. Maka jawapan dia ialah, sebelum tu tuan-tuan, jawapan dia ialah saya share dengan tuan-tuan, ada seorang syekh dekat tanah Arab Mekah ni, dia ada cerita, dia cerita bahasa Arab ni, saya cerita Melayu kat tuan-tuan lah. Ketika mana dunia dah kiamat lah, time tu semua orang dah mati semua, Allah nak tunjuk kekuasaan diri dia. Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang masih ada dalam alam ni? Kata malaikat maut, tak lain dan tidak bukan ya Allah, melainkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan aku hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Maka Allah kata apa? Wahai malaikat maut, cabut nyawa malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun mati. Allah tanya lagi, siapa lagi masih hidup? Tak lain dan tidak bukan ya Allah, malaikat Mikail, Israfil, dan aku hamba-Mu yang hina ini. Cabut nyawa malaikat Mikail, cabut nyawa malaikat Israfil. Dua-dua malaikat ni mati. Allah tanya lagi, siapa lagi makhluk yang masih hidup dalam alam ni? Tak lain dan tidak bukan ya Allah, melainkan aku saja, hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Allah kata apa? Wahai malaikat maut, matilah kamu malaikat maut. Ketika mana Allah cabut nyawa malaikat maut ni, kata malaikat maut, ya Allah, andailah aku tahu betapa sakitnya mati ini. Ni tukang cabut nyawa ni kan, sakit Dia kata apa? Andailah aku tahu betapa sakitnya mati ni, nescaya aku akan berdoa kepada kamu, aku takkan cabut roh hamba-hamba kamu. Makna dia apa? Sakit mati ni. Jom kita tengok seorang Nabi yang dosa yang lalu yang akan datang diampun, maksum ni, macam mana sakit dia. Tuan-tuan banding dengan kehidupan kita yang penuh dengan dosa yang kita buat ni, termasuk dengan saya. Macam mana sakit mati ni malaikat Nabi Idris? Macam mana? Kata Nabi Idris, saya doakan tuan-tuan dan saya juga, kita semua ahli keluarga kita dapat mati yang baik dalam keadaan dikurangkan sakit itu ataupun tak sakit, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak amin pun. Lambat lah sampai share lah. Okey. Macam mana rasa sakit mati? Jawapan dia ialah, wahai malaikat maut, rasa sakitnya mati aku tadi ni ibaratkan satu gunung, bukit, bukan bukit, gunung. Bukit Beroga ya, kecil ya. Gunung yang dihempapkan di atas dada aku. Gunung hempap atas dada, bukan letak macam ni, hempap tu, boom, dia melantun. Satu gunung dihempapkan di atas dada aku, dan lubang untuk aku bernafas hanya sebesar jarum sahaja. Dia tu Nabi tuan. Nabi yang awal akan datang sebelum tu, dia ampun dosa dia. Kita maki orang bawa kereta kan, cari baju kopiah tak jumpa pun marah juga kan, bergaduh pula. Tak, kita banyak dosa kita. Macam mana sakit kita tak tahu nanti. Saya doakan tuan-tuan dan saya mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom sambung tuan-tuan. Bila berjalanlah dua-dua orang ni, kata ni saya cerita habis lah, masjid lain saya tak cerita habis. Siap dok kat dia orang ni, boleh bagilah kat masjid lain rakaman ni. Berjalan-jalan, kata Nabi Idris, wahai malaikat maut, boleh tak alang-alang tu kau tunjuk aku neraka tu macam mana? Nak tengok je neraka macam mana? Mana boleh lagi, tak boleh lagi. Alah, jomlah, mintalah pada Allah, minta Allah bagi ziarah dalam neraka. Bila ziarah saya dalam neraka tuan-tuan, kata ulama, bila keluar saja daripada neraka ni, kering habis ni. Badan Nabi Idris
Sebab panasnya neraka. Kata Nabi Idris, alang-alang tu jom masuk syurga lah. Tengok dalam syurga ada apa. Di sini ada 2 riwayat. Okay. Satu, dia duduk atas teropah. Teropah ni bahasa buku. Teropah apa, kasut kayu yang macam Sinchan dulu kan. Macam kartun tu dia pakai macam kasut kayu pak kat masjid lama ada kan. Dia duduk atas teropah dia dalam syurga tu. Dia sambil makan buah anggur, kata ulama. Bila sampai masa nak keluar, dia sengaja tinggal dia punya kasut dia tu, teropah dia tu. Dia keluar saja, dia kata dia punya plan, dia punya trik. Dia ada hujah dia, tuan-tuan. Dia sampai time keluar tu, alamak, aku tertinggal aku punya teropah dalam syurga. Jom masuk balik ambil. Masuk sampai sekarang tak nak keluar. Allah kata biarlah dia seorang-seorang dalam tu. Ada ayat Quran tu, dia boleh buka dalam Bunyatul Musalli tu. Ketika mana Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Adam AS, Nabi jumpa Nabi Yahya, Nabi Isa di langit yang keempat, Nabi jumpa Nabi Idris AS. Dan Allah matikan Nabi Idris di langit yang keempat. Ada ayat Quran tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, riwayat yang satu lagi, bila time nak keluar dia tak nak keluar. Dia sama juga, dua-dua dia tak nak keluar juga. Itulah kisah Nabi Idris yang dimatikan oleh Allah dan dihidupkan kembali. Pengajaran. Penat tu. Lambat lagi azan di sini. Oi, berapa minit lagi ni? Pengajaran dia ialah, pengajaran dia, sebelum pengajaran tu saya nak cerita kat tuan-tuan, mati ni ada 3 jenis kematian. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan orang yang mati dalam keadaan zalim kepada diri dia sendiri. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan lawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang Al-Quran sebut pada kita, allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamah. Orang yang mati dalam keadaan walaupun dah nak mati, dia kata Allah tu tetap jalan aku. Ni yang Quran sebut kat kita. Boleh kita, tapi itulah saya dia gagap-gagap sikit hari ni sebab sentak banyak ni malam ni. Tak apa kan surau ni? Sebab ada orang telefon, dia kata ustaz ceramah sentak sangat ni, ada orang komplain. Tak apa. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan dia zalim pada diri dia. Apa dia? Saya nak tanya tuan-tuan, orang zalim ni macam mana ustaz? Macam semalam dia ada tajuk sama juga ustaz. Zalim ni meletakkan sesuatu pada tempat, bukan pada tempatnya. Itu bahasa orang. Memanglah adil ni meletak sesuatu pada tempatnya. Letak kat sini zalim lah. Itu bahasa buku. Tak apalah, betul lah. Orang zalim ni macam mana? Orang zalim, nampak ayat dia? Orang zalim ni macam mana? Orang zalim ni orang jahat ke tuan-tuan? Tak. Orang zalim ni minum arak ke? Tak. Orang zalim ni menghina orang ke? Tak. Orang zalim ni dia keyboard warrior maki orang dalam Facebook ke? Tak. Orang zalim ni dia pecah tayar kereta orang ke? Tak. Orang zalim ni pembunuh ke? Tak. Orang zalim ni perogol ke? Tak. Orang zalim ni suka berzina ke? Tak. Orang zalim ni dia tak buat benda jahat, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, dia tak terlibat dengan benda yang baik. Itu orang yang zalim. Contoh ni sentak juga. Aduh, tak apalah bagi dia, tak apalah. Minta maaf awal ni cakap ni. Contoh benda jahat tak buat, benda baik pun dia tak buat juga. Dengar ni dengan luar tak surau. Dengan luar kau. Alamak. Contoh dengar azan tak datang masjid. Ustaz, anak saya sakit lah kat rumah, saya kena jaga. Tak apa, ada alasan. Isteri saya lumpuh dah lama dah, saya kena jaga. Tak apa ustaz, saya tak boleh duduk lama, tak boleh nak bangun sama-sama semayang atas kursi kat rumah, nak jalan bawa kereta. Tak apa, yang tu ada alasan. Yang ni dia tak ada apa-apa alasan. Dia boleh datang masjid dengan azan, tapi dia sengaja tak nak datang masjid. Itu orang yang zalim pada diri dia sendiri. 1. 2, lepas semayang balik tak dengar ceramah. Tak dengar buat pengajian, ceramah pengajian. Tu sentak juga. Ustaz, saya tak boleh duduk lama, saya tak apa, ada alasan. Saya ada pengajian tempat lain. Tak apa, tu ada alasan. Yang ni dia sengaja, dia boleh duduk mengaji fardhu ain, dia boleh tapi dia sengaja tak nak. Itu orang zalim pada diri dia sendiri. 1. 2. Ni sini azan dulu ke macam mana? Azan dulu tak apa. Cumanya saya ada program lagi tuan-tuan, dekat satu tempat lagi dalam 9.30. 9 tak apa, sempat lah 20 minit lah di sini. Dalam 10 minit kita berhenti boleh ya. Okey.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, itu orang yang zalim pada diri dia sendiri. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan, apa dia tadi yang kedua? Lawan Allah Ta'ala. Okey, yang lawan Allah Ta'ala ni banyak contoh yang saya boleh ambil. Yang dekat yang saya boleh ambil, yang mesti ustaz-ustaz akan cerita dah kisah ni sebab nak dekat Maulidur Rasul dah ni. Apa dia? Nama dia ialah Abu Lahab, tuan. Semua orang tahu kehidupan Abu Lahab ni macam mana. Ending dia tahu dah masuk dalam neraka Abu Lahab ni. Okey, cuba tengok awal kehidupan Abu Lahab macam mana. Ingat tak waktu baginda Nabi SAW lahir saja ke dunia, lahir saja, dialah orang yang pertama gembira, seronok. Sampaikan apa? Suwaibah datang dekat Abu Lahab. Suwaibah ni hamba Abu Lahab yang dibeli oleh Abu Lahab. Tuan-tuan boleh kira, ada sebahagian riwayat yang saya baca lah, dia ada banyak lain-lain, tapi tuan-tuan tak kisahlah berapa ribu pun, yang penting mahal lah dia beli Suwaibah ni. Suwaibah ni siapa? Suwaibah ni ibu susuan pertama baginda Nabi SAW. Kemudian baru Halimatun Sa'diyah. Jadi Suwaibah ni dibeli oleh Abu Lahab. Ada yang kata 70,000 dinar. Dinar ada kata 100,000 dinar. Tapi yang penting mahal lah, sebab 1 gram zaman Nabi, bukan 1 dinar 4 gram. Tuan-tuan cuba darab 4, darab dengan emas hari ni berapa? Juta nilai dia tu. Bila dengar saja berita Suwaibah datang, tuan dah dapat anak saudara baru ni. Ipar dia lahirkan anak lah. Tuan, Aminah dah lahirkan anak lah. Bawa anak Aminah datang pada aku. Dia bawa Nabi SAW datang dekat Abu Lahab. Abu Lahab pegang baginda Nabi SAW. Abu Lahab cium Nabi, ya? Cium Nabi. Suwaibah, mulai hari ni aku merdekakan kamu. Ni saya cerita tak penuh lah, nanti tuan-tuan dengan ustaz lain cerita lah. Aku merdekakan kamu. Beli berjuta, merdeka macam tu je. Sekejap, beritahu dekat khodam yang lain, cari 70 ekor unta, sembelih. Tu dia punya seronok Nabi lahir, tuan-tuan. 70 ekor unta sembelih buat makan. Kita nak beli daging 5 kilo buat bihun kuring Nabi lahir pun bid'ah dah kata. Orang tak suka dah kan. Dia ni. Tapi tuan-tuan, tengok macam mana Abu Lahab ra'i Nabi lahir. Kita sambut Maulidur Rasul, saya pun sambut Maulidur Rasul. Jadi bila Abu Lahab pegang Nabi, terus pergi depan Kaabah. Dia buat apa? Tuan-tuan baca dalam sirah. Dia pegang Nabi, dia cium Nabi, dia pusing Kaabah 7 kali, tuan-tuan. Abu Lahab ni sampai dia, apa bahasa kita, dia, mulut dia tak putus, dia cakap apa? Hadza ibni wa hadza fakhri. Dia jerit kuat. Hadza ibni wa hadza fakhri. Maksud dia apa? Ni anak aku dan ni kebanggaan aku. Ulang. Ni anak aku, ni kebanggaan aku, ni anak aku, ni kebanggaan aku. Pusing Kaabah 7 kali, tuan-tuan. Dia balik dekat Suwaibah, susukan Muhammad. Bila susu Nabi ya, susu anak Aminah, susu. Tuan-tuan, itu Abu Lahab awal hidup dah. Junjung Nabi, cium Nabi, tuan-tuan. Mengaku Nabi anak dia. Tapi tuan-tuan tengok akhir hayat Abu Lahab macam mana? Nabi, bila Nabi dah besar, Nabi naik di atas bukit, Nabi tanya, kalau aku bagi tahu pada kamu semua di belakang bukit ini ada tentera nak serang kamu, kamu semua percaya tak rakyat Mekah? Kata rakyat Mekah ketika itu, kami percaya pada kamu Muhammad sebab kamu digelarkan Al-Amin, tak pernah cakap bohong. Kamu digelarkan Al-Amin. Kalau macam tu Nabi kata, jom sembah Allah. Bangun Abu Lahab. Tabaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Abu Lahab memang celaka. 2 kali Allah bagi dekat dia. Ayat ni turun 6 bulan sebelum Abu Lahab meninggal dunia. Makna dia 6 bulan sebelum meninggal tu dah confirm masuk neraka. Tapi kalau tuan-tuan fikir balik kan, sepatutnya Abu Lahab dia boleh twist. Tak? Tapi tuan-tuan jangan fikir benda ni. Ini kita fikir dalam pengajian, tak apalah fikir seorang-seorang jadi keluar Islam lah. Jangan. Ni saya nak tanya tuan-tuan, sepatutnya Abu Lahab dia boleh twist balik. Okey Muhammad, ayat Quran kau, Tuhan kau dah kata aku masuk neraka. Apa kata hari ni aku masuk Islam? Macam mana? Abu Lahab boleh buat macam tu. Tapi kenapa benda tu tak berlaku? Sebab hidayah tu kalau Allah nak bagi, Allah bagi lah. Sebab Allah dah harap, Allah tahu dah apa yang akan jadi lepas ni. Allah tahu dah apa akan jadi dekat kita lepas kita keluar masjid lepas ni.
Sebab tu orang beriman ni, orang kafir ni tuan-tuan, bagilah bukti macam mana pun dia tetap tak beriman juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak beriman juga, bagi bukti macam mana pun tetap tak nak beriman. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, bila dia kata macam tu, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. 6 bulan sebelum meninggal dah turun ayat Quran yang dia duduk dalam neraka. Okey. Jadi tuan-tuan, itulah orang yang mati dalam keadaan lawan Allah Taala. Pengajaran untuk kita semua hari ni apa? Tuan-tuan, kita sambut Maulidur Rasul. Kita ambil apa yang Nabi bawa. Tapi kita jangan jadi macam Abu Lahab, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Abu Lahab ni dia sambut kelahiran Nabi. Sama macam kita sambut kelahiran Nabi. Cuma satu je, dia tak mau ambil apa yang Nabi bawa. Islam bukannya mengajak kita untuk sambut Maulidur Rasul saja. Islam ajak kita sambut Maulidur Rasul, junjung apa yang Nabi bawa, pegang apa yang Nabi bawa, ikut apa yang Nabi bawa. Kalau kita sekadar pegang, junjung sahaja, kita tak terima apa yang Nabi bawa, kehidupan kita sama macam Abu Lahab. Berapa ramai orang sambut Maulidur Rasul, tapi bila datang kat hukum tak nak terima. Sedangkan Nabi bawa yang tu sama sentak lagi. Minta maaf sangat tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah tanya, sihir ni banyaklah sampai buka peti pucung lah sebelah lah. Sampai tak larat tengok lah. Orang tu tak perhati, tu bisnes punya kerja. Tak tahulah. Sambung. Jadi tuan-tuan sambung lagi. Okay. Yang pertama, jadi mati dalam keadaan zalim. Yang kedua, mati dalam keadaan lawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang ni habislah. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamah. Orang yang mati dalam keadaan dia kata Allah tu jalan dia dan dia beristiqamah. Apa dia? Saya boleh ambil contoh banyak, cuma saya ambil satu dan secara ringkasnya sahaja. Nama dia ialah, okay, ni boleh ke duduk ceramah lagi? Esok kerja ni. Boleh tak? Okey. Okey, pengajaran pula dah tuan-tuan. Contohnya ialah Siti Khadijah. Okay, Siti Khadijah ni tuan-tuan, dia adalah pemberi motivasi kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, ni saya selit sikit. Ada orang tanya saya, kan saya buat bisnes apa semua tu kan. Tuan-tuan bayangkan, hari ni ada isu bisnes apa semua tu kan. Ada orang tipu lah apalah. Tuan-tuan, saya buat juta-juta tanpa ada ejen dropship, stokis, kalau MLM tak ada pun. Ikut apa yang Nabi buat. Ikut macam mana cara Allah ajak. Dalam Quran semua benda ada. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif. Orang Quraisy memang macam tu. Orang Quraisy kaya tuan-tuan, jutawan Quraisy. Ila fi Quraisy, orang Quraisy memang macam tu. Kenapa? Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Bila dia orang berniaga, pada musim panas dia akan pergi tempat ni, musim sejuk dia pergi tempat ni. Betul? Tu orang panggil apa? Marketing. Ada nampak semua benda dalam Quran. Tengok macam mana Nabi buat. Sebab itulah tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak, pintu nombor 7, nombor 8 Madinah tu ada pasar betul? Tuan-tuan tahu siapa yang mula buat pasar tu? Nama dia ialah baginda Nabi SAW. Dia punya plan tu saya baca pagi tadi. Ya Allah, hebatnya Nabi Muhammad dalam bisnes ni. Hebat. Tapi tahu, orang kita ingat Nabi Muhammad ni pakai baju tu koyak, miskin. Tak, Nabi memilih gaya hidup berzuhud. Bukan Nabi orang miskin, Nabi kaya. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, bahagian Nabi sahaja rampasan perang berapa? 56. Berapa tuan-tuan boleh tengok? Saya tak ingat. Tapi bila kira balik harta rampasan perang Badar, Nabi punya bahagian, kalau convert duit Malaysia, 5.6 juta. Wush. Siapa kata Nabi Muhammad miskin? Lekeh ni mandum, lembik. Tak, Nabi Muhammad hebat. Kekasih Allah tu tuan-tuan. Tapi orang barat bagi kita nampak Nabi Muhammad ni lemah. Okey, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak macam mana Nabi Muhammad boleh jadi tinggi sampai macam tu sekali? Salah satu dia ialah, selain dia kekasih Allah, dia ada isteri yang sentiasa sokong dia. Tuan-tuan tanyalah orang yang buat jualan juta-juta tu, tuan-tuan tanya dia, semua jawapan yang sama. Kenapa? Dia ada isteri yang sentiasa sokong dia. Nabi Muhammad balik daripada gua kan, jumpa malaikat Jibril, Zamilu ni menggigil ni. Jumpa malaikat Jibril, tolonglah selimut aku Khadijah. Siti Khadijah tak cakap banyak, dia terus ambil, dia terus selimut Nabi. Tuan-tuan cuba mau buat gigil macam tu, tengok balik. Saya pun tak berani.
Saya pun tak berani. Cuba buat. Beza tak? Beza. Buat menggigil. Bahaya. Kau betul, ayat tu memang akan keluar. Ni awak menggigil macam kau kena belajar ni. Tak kena. Betul tak? Beza jauh. Jadi tuan-tuan, saya pun tak berani nak buat macam tu. Jadi tuan-tuan, itu bezanya. Bila dia terus limut Nabi, dia bisik dekat telinga Nabi, dia kata apa? Aku yakin ini bukan benda buruk. Ini kamu seorang suami yang baik. Kamu seorang lelaki yang baik. Ambil hutang orang, letak atas belakang kamu, orang yang baik. Aku yakin ini bukan benda buruk, ini benda yang baik. Bila jadi macam tu tuan-tuan, itu adalah pemberi motivasi pada Nabi. Sebab tu bila Siti Khadijah meninggal, Nabi depres sebulan tak turun wahyu dah, sampailah Allah bawa Nabi pergi jalan. Okey, dia tak apa, dia ringkaskan cerita tuan-tuan. Itu awal hidup Siti Khadijah. Ending hidup dia habis dah. Ending dia ialah tuan-tuan, bila Siti Khadijah nak meninggal dunia, yang ni yang saya minta semua orang jadi macam ni pun tak apalah, amin ya rabbal alamin. Bila Siti Khadijah nak meninggal dunia, saya tuan-tuan, tu tuan-tuan tahu kan sebab apa saya tak mau bawa tajuk ni kan, dah banyak bulan kan, panjang kan. Tuan-tuan boleh tengok macam ni makin nak habis ni. Lain macam ni surau ni. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Bila Siti Khadijah nyawa di goroh-goroh dekat tekuk ni tuan-tuan, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Sebelum malaikat Jibril tu, Nabi datang dulu dekat Siti Khadijah. Nabi tengok Siti Khadijah, Nabi duduk, Nabi ambil kepala Siti Khadijah, letak atas paha Nabi. Nabi tengok Siti Khadijah nyawa di goroh-goroh ni dekat tekuk. Tuan-tuan pernah dengar tak ketika nyawa di goroh-goroh, hadis tu pernah dengar tak? Ketika nyawa di goroh-goroh, tuan-tuan boleh buka hadis Nabi. Nyawa dekat tekuk ni akan datang dua makhluk ni. Satu syaitan lah, seorang menyerupai jadi mak, seorang ayah dulu, dalam hadis sebut ayah dulu, kemudian menyerupai jadi ibu. Nabi sebut sebab tu orang nak meninggal dia selalu geleng kepala, sebab dia nampak tu syaitan. Kita tak nampak. Kawan saya meninggal dunia, kakak dia bisik kat telinga, la ilaha illallah. Ya, kawan saya duk geleng. Ya, tahulah dia rempik ke apa, tapi mungkin dia tahu ilmu ni. La ilaha, adik dia duk geleng, kakak dia boleh marah. Tuan-tuan jangan marah orang yang nak mati. Ni apa ni? Dah dalam keadaan macam ni, geleng kepala, ikut saja. Kita tak nampak apa yang dia nampak tuan-tuan. Geleng kepala, nampak. Nabi kata apa? Dalam hadis tu Nabi kata dahsyatnya apa? Tuan-tuan, dia nampak ayah dia datang dalam keadaan sakit nak mati. Jadi bayangkan tuan, Nabi Idris pun sakit macam mana? Kita sakit macam mana? Lagi teruk nampak mak dan ayah. Tuan-tuan, kita sakit cari mak ayah. Fitrah kita sakit, mesti bagi tahu kat mak ayah. Nampak ayah real depan mata, bukan mimpi. Tengok ayah kita, ya Allah. Bayangkan kalau ayah tuan-tuan yang 30 tahun dah meninggal dunia lama. Bayangkan macam mana. Kalau mimpi pun boleh menangis, tambah nampak depan mata. Memang akan ikut punya. Nampak real, bukan mimpi, memang akan ikut. Nabi kata semua orang akan lalui benda yang sama. Saya minta jauhlah benda tentang kita. Datang kat kita, anak, jangan mati dalam agama Islam. Ni Nabi sebut, jangan mati dalam agama Islam. Mati dalam agama Yahudi. Sebab agama Yahudi agama yang betul. Jom ikut aku mati dalam agama Yahudi. Kita tahu tu setan, hilang. Datang yang kedua, lagi dahsyat. Nabi kata pada kita, apa dia? Mak dia datang pada kita, wahai anak aku, jangan mati dalam agama Islam, mati dalam agama Nasrani. Aku mati dalam agama Nasrani, jom ikut aku mati dalam agama Nasrani. Nabi kita dahsyat sebab apa? Dia tunjuk buah dada dia. Anak, minum susu aku anak, jom ikut aku mati dalam agama Nasrani. Tu dia tuan. Real mak ayah datang depan mata, sebab tu dia geleng kepala. Siti Khadijah duduk di tahap yang sama juga, nyawa dekat tekuk ni. Dada berombak ni tuan-tuan, peluh dahia. Nabi tengok Siti Khadijah, Nabi tak tahan. Nabi ambil kepala Siti Khadijah, letak atas bantal balik. Nabi pusing kaki, Nabi keluar rumah. Nabi menangis dekat luar rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kat Nabi, ya Rasulullah, aku bawa berita gembira daripada Allah. Apa dia? Allah kirim salam pada Khadijah. Tu dia tuan-tuan, Allah kirim salam dekat Allah, bukan tu imam ke apa nak? Allah kirim salam. Terus Nabi punya seronok masuk dalam rumah, ambil kepala Siti Khadijah, letak atas Nabi. Nabi tunduk kepala Nabi dekat telinga Siti Khadijah. Nabi bisik kat telinga Siti Khadijah, aku baru lepas jumpa malaikat Jibril, ada berita gembira untuk kamu. Siti Khadijahnya, apa dia? Allah kirim salam pada kamu Khadijah. Tu dia tuan-tuan, menggigil Siti Khadijah. Dalam riwayat sebut menggigil dia. Bukan menggigil nak mati, menggigil nak bangun. Tuan-tuan cuba balik lagi, jiran duduk tengah curi pokok tu, tuan-tuan bagi tahu kat dia, Man, tak pergi surau tadi? Malaikat Jibril kan salam. Terkejut dia. Malaikat Jibril kan salam. Dia kata, sejak bila ni Nabi ke?
Tak, dia terkejut dah. Terkejut. Siti Khadijah terkejut tak? Terkejut tuan-tuan. Dia terkejut, dia menggigil tu tuan-tuan. Dia bangun, dia duduk, dia berdiri, dia angkat tangan dia macam tu. Dia kata apa? Ni tuan-tuan tengoklah. Ni saya baru terfikir tadi. Kenapa? Kenapa dia jawab panjang? Inilah jawapan orang yang jawab salam Allah. Allah kira salam, dia jawab macam mana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alik ya zal jalali wal ikram. Dia rebah balik. Tu jawapan orang yang dapat salam daripada Allah. Dia rebah balik diri dia balik, dia pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi banyak kali. Dia kata apa? Ya Rasulullah, masa aku dah nak dekat sangat ni. Lepas tu baru Nabi pergi Isra' Mi'raj semua tu. Masa aku dah dekat sangat ni ya Rasulullah. Nabi menangis sangat-sangat. Nabi ada apa, dia cium lagi tangan Nabi. Ya Rasulullah, andai kata nanti waktu kamu berjuang pasti akan ada orang benci kamu, ketahuilah aku Khadijah sentiasa support kamu, sokong kamu. Ya Rasulullah. Dia pegang tangan Nabi, dia cium lagi, dia kata ya Rasulullah, andai nanti kamu berjuang harta orang Islam dah habis. Ni semua orang tahu kisah ni kan. Harta orang Islam dah habis, patah balik, pergi balik dekat kubur aku, gali balik kubur aku, pasti ada tulang. Ambil tulang tu, jual dekat pasar, duit tu gunalah ke jalan Islam. Inilah mati yang Allah sebut dalam surah yang tak ingat surah apa tadi, 480 ayat yang ke-30. Tuan-tuan boleh tengok nanti muka surah 480, muka surah sebelah kiri atas sekali ayat ke-30. Alladzina qalu rabbunallah summa istaqamah. Orang yang mati dalam keadaan dah nak mati dah, dia tetap kata Allah tu jalan dia. Habis. Satu soalan untuk tuan-tuan. Apa dia? Tuan-tuan, Nabi kata selama ini, habis kata Nabi kata selama ini aku melarang kamu semua ziarah kubur. Nabi kata selama ini aku melarang kamu semua ziarah kubur, tapi hari ini ziarahlah kubur. Ni habis, tak ada lah hidup selepas mati episod ketiga, tak ada lah. Tentu yang boleh tengok macam ni. Sebab apa Nabi suruh kita ziarah kubur? Matan hadis ziarahlah kubur tu bermaksud apa? Bermaksud kubur orang kafir pun boleh ziarah, kubur orang Islam pun boleh ziarah. Selama ni aku tak bagi kamu ziarah kubur, tapi hari ni ziarahlah kubur. Ziarah tu maksud Nabi kat situ, kata ulama, dua makna. Kubur orang kafir, kubur orang Islam boleh ziarah. Sebab apa Nabi suruh ziarah kubur? Habis dah ni, yang ada tengok macam ni. Jawapan? Mengisahkan diri. Okey, saya cakap tuan-tuan sebab bunyi telefon saya, orang telefon apa. Satu, insafkan diri kita. Dua, ingat mati. Yang ketiga ni tuan-tuan, tiga ni apa? Saya seronok surah ni, banyak orang lama-lama. Saya suka. Kenapa? Tuan-tuan, bukan nak pergi dulu. Dah, jawapan dia senang ya. Dekat kubur tu Nabi suruh ziarah sebab dekat kubur tu ada ustaz. Dekat kubur ada ustaz, ada ulama yang ilmu dia banyak sangat, tapi dia tak ceramah dekat orang. Dia tak tulis buku untuk ilmu dia tu. Dia tak lontarkan ilmu yang dia ada. Sekali dengan ilmu tu ditanam dia sekali dalam kubur tu. Dekat kubur itu ada seorang penyanyi yang ada lirik yang bagus untuk dinyanyikan, tapi dia tak cerita ke orang untuk buat keluar lagu dia. Sekali dengan lagu dia tu, lirik tu ditanam ke dalam kubur tu. Dekat kubur itu ada seorang ibu dan ayah yang tinggi cita-cita terhadap anak dia, tapi dia tak cerita apa yang dia nak anak dia jadi. Sekali dia mati, sekali dengan cita-cita dia tu ditanamkan dia sekali dalam kubur tu. Di kubur itu ada, bagi tak sentak tak apa, ada pekerja yang ada idea yang bernas untuk naikkan syarikat dia, tapi dia tak lontarkan. Sekali dengan idea tu dia ditanamkan dia sekali dalam tu. Jadi tuan-tuan, kita jangan jadi macam tu. Sebab apa Nabi suruh kita ziarah kubur? Sebab kubur sebenarnya tempat yang hebat. Banyak orang yang hebat, tapi dia tak sempat nak tunaikan cita-cita dia dekat situ. Jangan jadi macam tu. Pengajaran dia apa? Orang lama-lama kat sini tulis apa pesanan untuk anak cucu kita. Itulah supaya apa? Supaya menjadi lebih baik. Bolehlah. Hadza wabillahi taufiq. Itulah hidup selepas mati episod yang kedua. Ingat tuan-tuan, mati dia kena ada dua bekal. Satu bekal yang kena bawa, satu lagi bekal yang kena tinggal. Yang ni kita masuk dalam episod yang seterusnya.
Bukan, tajuk lain lah. Hadza wa billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shi'ara wa jami'il muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika antara kami ini ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika antara kami ini ada adik keluarga yang sakit, sembuhkan penyakit keluarga ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur semua yang hadir pada ini dan kebaikan ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan kami ya Allah. Murahkanlah rezeki semua penduduk desa mewah ini ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati semua yang belajar pada hari ini ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan ahli keluarga kami ya Allah. Cemerlangkanlah pelajaran anak cucu kami ya Allah. Jangan kau keluarkan kami daripada pintu surau ini, melainkan kau letakkanlah kami, adik keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami di dalam syurga firdaus-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta maaf sebarang salah dan silap daripada saya tuan-tuan, terkasar bahasa, terlanjur bicara. Hadza wa billahi taufiq. Nak dengar suara tuan-tuan sikit? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.